Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini. Hari ini hari ini sudah 26 hari bulan, hari Isnin. Masih public holiday. Public holiday. Masih beristirahat. Istirahat public holiday. Public holiday, hari bercuti. Okey, kita quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Kita teruskan seperti biasa bual bicara kita. Di samping anda sedang berehat-rehat. Berehat-rehat. Quote of the day kita hari ini ialah hidayah. Hidayah. Apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Semua kata, tak ada hidayah. Tak dapat hidayah. Tunggu hidayah. Tunggu hidayah pun ada. Tunggu hidayah. Macamlah tunggu hujan. Hari nak hujan. Tunggu hidayah. Itulah hidayah. Dia dapat hidayah lah. Daripada tak pakai tudung. Dapat hidayah. Dia tu tak pernah pergi masjid. Sekarang dah pergi masjid lah. Itulah hidayah. Sudah. Sikit-sikit sesemua tu. Sesemua. Ya, user. Ya, semua kata ada sikit-sikit. Biasalah awal pagi. Salam ceria para gasam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam ceria. Tajuk kita hidayah. Hidayah. Hidayah milik Allah. Semua orang tahu hidayah milik Allah. Sama juga rezeki juga milik Allah. Ketentuan qada dan qadar milik Allah. Ibu Fatimah, Assalamualaikum, selamat pagi Isnin. Sahabatku, apa khabar sahabatku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Fatimah, khabar baik, alhamdulillah. Semoga di sana juga sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Tajuk kita hari ini hidayah. 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 Senang. Nantilah tunggu dapat hidayah. Kenapa tak solat? Belum dapat hidayah. Allahu Akbar. Kenapa tak solat? Belum dapat hidayah. Tak boleh macam tu. Boleh. Kenapa belum masuk Islam? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Menyalahkan hidayah. Semoga para ambil yang mendapat hidayah. Lain macam user. Mendapat hidayah. Apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Kita selalu sebut mana? Bagusnya dia. Dulu dia artis. Goyang-goyang atas pentas apa semua. Sekarang dah pakai tudung ke apa. Dah dapat hidayah. Dah dapat hidayah. Senang kan nak faham hidayah ni? Apa itu hidayah? Apa hidayah? Hidayah ni ada banyak. Ada hidayah umum. Ada hidayah berupakan suruhan-suruhan daripada Allah. Dan ada hidayah yang diberi kepada hamba-hamba Allah ini, diberi. Jadi hidayah tu banyak hidayah. Mata boleh melihat juga hidayah. Kalau ada mata tak boleh melihat, itu tak ada hidayah. Ada hidayah. Ya, Tiara. Assalamualaikum. Simpanilah hatimu. Simpanlah hatimu. Simpan sokmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hidayah. Apa khabar Tiara? Tiara Jekalina. Tiara Jekalina. Tiara Zindagi. Banyak nama Tiara tu. Tiara ni ialah mahkota. Hebat nama Tiara tu. Hebat tu. Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah. Secara umumnya, hidayah ni ialah petunjuk. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Hidayah ni petunjuk. Mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Secara umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Siti Nur. Apa khabar Siti Nur? Hidayah. Hidayah umum iaitu hidayah yang diberi oleh Allah SWT setiap mukallaf berupa kecerdasan akal dan sejumlah pengetahuan. Boleh berfikir dengan baik. Itu juga hidayah. Ya, Nur Liza. Assalamualaikum tu. Salam. Sambil dengan celoteh tu, Haji, sambil lipat kain. Lipat jangan tak lipat. Bagus betul. Dapat banyak pahala tu. Banyak pahala Siti Nur. Alhamdulillah. Terima kasih.
Jadi hidayah, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, itu juga sebagai hidayah umum. Otak boleh berfikir, boleh berfungsi dengan baik, dapat ilham, dapat idea. Itulah hidayah juga. Dapat ilham, itu juga hidayah, dikira hidayah. Tak tahu macam mana nak fikir ni. Tak ada hidayah lah tu. Tak ada hidayah lah. Kemudian hidayah berupa suruhan Allah terhadap manusia. Daripada itulah dari segi hukum hakam, dari segi dosa pahala, itu juga suruhan, itu juga hidayah. Semoga kita semua diberi hidayah, amin. Hidayah tu sihat, alhamdulillah. Tiara tu sihat hidayah. Jadi suruhan daripada Rasul, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyeru supaya kembali kepada jalan Allah. Itu suruhan. Itu juga hidayah. Bagaimana satu ketika Rasulullah menangis begitu kuat sekali semasa Abu Talib, bapa saudaranya, nak meninggal dunia. Dia minta supaya syuhada. Supaya mengikutnya syuhada. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke akhir hayat, sehingga ke nyawa terakhir, Abu Talib tetap tidak menyebut perkataan itu. Hidayah milik Allah tu, amin. Benar sekali. Norma Zakaria, apa khabar Norma Zakaria? Apa khabar? Orang tak ada hidayah, fikiran kosong. Tak ada idea lah, tak ada hidayah. Jadi itulah hidayah dalam bentuk suruhan. Rasulullah menyeru supaya manusia kembali kepada jalan Allah, di mana Islam itu agama yang satu, agama yang benar, satu-satunya agama. Inna dina anilallah al-Islam, hanya Islamlah agama yang diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga hidayah. Orang meluk Islam hidayah, orang yang solat hidayah. Sebelum ni tak solat, sebelum ni tak puasa, sebelum ni tak solat duha, sekarang solat duha. Itu hidayah. Hidayah terdetik di hati. Tapi syaitan akan mengganggu. Rasa nak solat duha, tapi tak apalah, lain kali lah. Itu syaitan. Itu syaitan. Jadi kalau hati sudah terdetik, lintasan dalam hati itu adalah daripada malaikat, maka cepatlah Norma Zakaria pergi solat. Assalamualaikum Tok Encem. Waalaikumsalam. Ya, Norma Zakaria. Itu tanda pergi solat. Nak pergi solat. Terdetik nak solat je, itu lintasan malaikat. Terdetik malas solat je, itu lintasan syaitan. Itu je bezanya. Salam duha, dah settle. Alhamdulillah. Atuk belum? Lepas ni, atuk settle. Masih ada lagi. Saya lagi. Assalamualaikum Ji, sehat Ji? Ya Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat itu rezeki. Hidayah itu cantik. Ya, Nurliza. Cantik sangat. Jadi hidayah umum ini, hidayah yang macam kita kata baby pandai menyusu. Itu hidayah. Dia tak tahu macam mana. Dia cari nenek mother dia. Jumpa saja dia hisap. Macam itu hidayah. Itu hidayah umum. Hidayah umum. Tapi hidayah yang paling menarik ya hidayah yang berupa seruan daripada Allah SWT terhadap manusia melalui Rasul. Agama Islam lah. Ya rahmat kerap, design. Assalamualaikum dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hidayah seruan. Hidayah Allah yang diberi kepada manusia yang dapat membawanya kepada kebahagiaan. Taufik dan hidayah. Kan kita selalu semoga diberi taufik dan hidayah. Taufik ni ialah supaya manusia membawa kepada kebahagiaan sesuatu yang mereka lakukan. Taufik dan hidayah. Hidayah Allah yang diberi kepada hambanya sehingga ke akhir hayat dia dapat melalui syurga. Hidayah Allah. Itulah pentingnya. Jadi itulah hidayah sedikit sebanyak mengenai hidayah. Jadi hidayah umum ini Hidayah umum ini diberi kepada seluruh manusia. Hidayah. Tasbih cendana merah. Saya dah siap. Wah, hebat tu. Bertasbihlah mensuci nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya dan yang telah mengatur kepada makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Wah, itu panjang tu mengenai hidayah. Panjang hidayah.
Hidayah. Adapun kaum Samud, maka kami beri petunjuk kepadanya, lalu mereka mengutamakan kesesatan dari hidayah. Lawan hidayah ni sesat. Sesat. Kaum Samud. Bagaimana kaum Samud? Dibinasakan. Itulah membezakan dari kita kaum Samud. Dia. Jadi hidayah perjalanan dan beri petunjuk, itulah hidayah. Kita dalam perjalanan hidup kita diberi hidayah. Hidayah akhir menunjukkan syurga atau neraka. Ini juga penting. Sebab tu kita nak memohon, kita mesti sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya, Noraz Dion. Assalamualaikum ya Haji dan sahabat semua hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keras, terima kasih. Terima kasih, Mufti. Hidayah menuju ke syurga. Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka, serta benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa kepada neraka. Itulah jalan orang yang tidak mendapat hidayah sehingga boleh membawa kepada neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ya, Bakat, terima kasih. Rahmat, Medrus, Bakat, terima kasih kerana sudi menjenguk untuk hari ini. Sebelum kita meneruskan, kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Abu Bakar baca surah Al-Fatihah. Dan kita niat sedekahkan pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah, sahabat, keluarga baginda, kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita yang kita sayangi, kepada suami atau isteri, anak-anak, mertua, menantu, cucu, semua jiran-jiran, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semoga menerima pahala pada kita baca Al-Fatihah ini. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahu Akbar. InsyaAllah. Hidayah yang luas. Hidayah. Ya, betul. Syah FC. Bolehkah syurga paling bawah bertemu dengan syurga di atas? Orang syurga di atas boleh turun ke bawah. Orang syurga di bawah tak boleh naik ke atas. Itu dia beza dia. Syurga bawah, duduk bawah lah kita. Tapi daripada masuk neraka, baik masuk syurga bawah kan. Syurga atas dia boleh visit ke bawah. Syurga bawah tak boleh visit atas. Itulah. Kalau tidak, apa guna orang duduk bawah boleh naik atas kan? Tapi orang duduk atas dia boleh pergi lah mana-mana. Lama tak jumpa ayah, rindu kau ayah. Nampak duduk KL rasanya. Rindu, nanti balik ni terjumpa. Buah-buah, borak bicara. Amin. Terima kasih. Jika hidup tak tentu hala, berusahalah untuk dapat hidayah. Wah, itu cantik tu. Berdoa. Ya, sah, FC. Tak boleh. Tapi yang atas boleh turun. Itu. Tu Abah dah jawab. Yang atas boleh turun. Yang bawah tak boleh naik. Tak boleh naik. Tapi tak. Macam tu lah tu Abah. Kita duk risau yang bawah pun tak masuk ni. Yang bawah pun tak masuk ni. Hari ini kita bercakap mengenai hidayah. Hidayah. Hidayah juga ada dalam bentuk hidayah ilham. Hidayah petunjuk. Kita mendapat petunjuk itu pun hidayah. Dikira juga sebagai hidayah. Iaitu dalam bentuk naluri yang dibawa oleh setiap manusia sejak lahirnya seperti bayi yang baru lahir. Meskipun tanpa belajar, dia dapat menyusu pada ibunya. Itu ilham. Secara naluri. Secara naluri. Itu juga hidayah. Cobalah kekal berzikir. Masya Allah. Hidayah Allah itu luas. Amin rahmat. Benar sekali. Benar sekali. Hidayah. Berbagai bentuk hidayah. Betul lah Nizam. Ada juga hidayah panca indera. Iaitu berupa pandangan. Sebab itu waktu kata tadi. Penglihatan mata juga hidayah. Ada orang ada mata tak nampak. Ada. Dia nampak. Dia boleh lihat. Tapi dia tak nampak. Tak nampak benda yang baik-baik. Nampak yang benda tak baik. Allahu Akbar. Pendengaran gitu juga. Kalau ayat Quran tak dengar. Lagu Nistan dengar. Contoh. Penglihatan umpamanya. Namun hidayah dalam bentuk ini dapat membawa manusia kepada kebenaran.
Kerana kemampuannya sangat terbatas disebabkan oleh Allah SWT menyempurnakan daya ini dengan hidayah akal. Akal kita, pemilihan kita. Di hadapan kita ada Al-Quran, ada novel. Nak baca yang mana? Nak baca Al-Quran? Itu hidayah. Baca novel? Tak ada hidayah. Beribadat itu hidayah. Banyak beribadat itu hidayah. Hidayah. Sebab hidayah ni akan membawa kepada syurga, insyaAllah. Amin. Hidayah berbagai bentuk. Banyaklah. Betul lah tu. Hidayah. Mana ke arah kebaikan. Itulah apabila terdetik sahaja kita nak melakukan sesuatu ibadah, itu hidayah. Walaupun terasa terdetik, nak zikir, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus itu hidayah. 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 Terasa nak berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Itu hidayah. Hidayah. Sebab ramai orang tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Ramai orang tak boleh sebut. Tak boleh berselawat. Tak boleh. Tak terlintas di hati. Tak terlintas di hati. Sampai satu hari, sekali pun tak berselawat kepada Rasulullah. Itu tanda tak ada hidayah. Tak ada. Tak ingat. Lupa. Macam-macam. Macam-macam. Jadi menunjuk kepada kebenaran. Panca indera mendapat hidayah. Ya, sesekali je tu. Haji dengar lagu Hindi. Tapi tak adalah taksub. Jangan sampai nangis sudah lah. Nangis dia. Nangis dia. Hidayah akal. Ini penting ya, hidayah akal. Kadang kita dapat idea. Orang berniaga, macam mana nak selesai masalah ni. Dapat idea. Macam mana nak cari pemasaran ni. Dapat idea. Macam mana nak cari pembeli. Dapat idea. Dapat bisnes baru. Itu hidayah. Hidayah tu. Hidayah. Iaitu berupa kemampuan akal berfikir. Itu hidayah. Itu hidayah. Memahami dan mengetahui sesuatu yang akan dapat membawanya kepada kebenaran dan keselamatan hidup. Itu hidayah. Macam mana ni? Nak elak ni. Supaya benda ni tak berlaku ni. Itu hidayah. Salawat time masak. Salawat masak relax. Cantik lah Nizat. Benda tu betul lah sekali. Benar sekali. Berselawat lah. Selasa berselawat. Itu hidayah. Hidayah. Ada orang masak tak pernah berselawat. Dia potong ikan potong je. Merungut ada. Alah, kita penat-penat kena potong ikan. Ada. Dia tak dapat hidayah. Tapi ada kalanya dia dapat hidayah. Ada kalanya. Tapi kita berusaha supaya kita sentiasa mendapat hidayah. Hidayah al-aqal. Hidayah akal. Hidayah akal. Itu penting. Hidayah akal ini iaitu berupa kemampuan akal untuk berfikir. Itu juga hidayah. Ada orang buntu. Dia kata, aku tak boleh fikir lah. Aku tak boleh, tak tahu nak buat macam mana. Tak dapat hidayah lah tu. Itulah. Sebab itulah apabila kita menghadapi masalah, tak tahu jalan penyelesaian. Itu kena bagi ambil wuduk. Mendekatkan diri kepada Allah. Sebab hidayah daripada Allah. Kena ambil wuduk, kena solat, nak berzikir. Sebab apa? Nak dapat ilham. Ilham akal. Akal. Itulah petunjuk daripada Allah. Tak semesti solat saja. Nak dapat idea-idea yang bernas pun begitu juga. Ya, Syah FC. Kebanyakan orang cakap, tunggu hidayah. Allah baru nak berubah. Bolehkah cakap macam tu? Tak boleh. Tak payah tunggu hidayah daripada Allah. Kita kena berusaha mencari hidayah. Hidayah pagi ni. Macam orang yang boleh masuk bersama dengan Atuk pagi ni. Hidayah lah tu. Ada orang tak bangun. Hidayah pagi ni masuk tap-tap skrin Atuk. Terima kasih Pak. Hidayah. Berusaha. Buat perkara yang baik. Hidayah. Membuat perkara yang tak baik, membawa ke neraka, itu bukan hidayah. Bukan hidayah. Jadi hidayah akal ni, kita dapat menjadi orang yang bijak. Itu hidayah. Hidayah. Namun ia tetap memerlukan kepada hidayah ad-din yang merupakan kurniaan Allah. Hidayah yang paling besar ialah hidayah agama Islam. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Hidayah agama Islam. Dan ada juga hidayah syar'i. Hari ni cakap hidayah je. Assalamualaikum. Laila Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Jimat dan sahabat-sahabat rahmat. Allah rahmat Allah. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih. Saya alhamdulillah sejak buat tasbih sentiasa selawat. Berbanding sebulan. Itu hidayah. Hidayah. Itulah. Itu yang mahal tu hidayah. Rahmat kerah di sana. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu Abah 67. Terima kasih. Nak selalu suami saya kita selalu selawat. Time masak. Baca doa. Itulah bagus. Kalau orang fitnah kita, macam mana nak dapat hidayah? Saedah. Orang fitnah kita. Kita jangan marah dia balik lah. Sepatut dia yang dapat hidayah supaya jangan fitnah orang. Jangan fitnah orang. Orang fitnah kita,
Rasulullah pun dulu sentiasa dapat fitnah apa semua. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada orang itu. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang yang fitnah aku. Orang yang fitnah aku. Macam tu Siti. Berdoa supaya Allah beri hidayah kepada dia. Dia tidak fitnah kepada Siti. Kepada Siti atau kepada siapa saja. Saat dia. Itu macam tu. Saat dia. Terima kasih. Hidayah syar'i, iaitu hidayah agama dan syariat. Ini juga hidayah. Iaitu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya atau manusia seluruhnya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu juga hidayah. Di samping hidayah umum, terdapat juga hidayah yang khusus. Hidayah yang khusus yang digunakan oleh Allah SWT kepada orang tertentu. Yang akan menjadikan keimanan dan ketakwaan lebih mantap. Iman dan takwa lebih mantap ni. Hidayah seperti ini bolehlah dalam bentuk taufik, ma'unah, pertolongan Allah SWT kepada dia. Contoh, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah. Rasulullah sendiri tak ada kuasa memberi hidayah. Dan petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikenakinya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang dapat hidayah, petunjuk daripada Allah SWT. Ini maksud ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan semasa Abu Talib nak meninggal dunia. Jadi semasa Abu Talib nak meninggal dunia, Rasulullah berusaha supaya Abu Talib syuhada. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi menangis. Basah biak dia, janggut dia ni. Maka turunlah ayat ini. Iaitu yang ada kuasa ialah hidayah, kuasa memberi hidayah ini adalah aku. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi masa tu Rasulullah pun mulai dan dia terima iaitu Abu Talib meninggal dunia tanpa Islam. Tanpa Islam. Bila kita tegur orang yang buat mungkar, dia balas baik, balas balik, aku belum dapat hidayah. Macam mana kita itu hidayah yang dia pilih. Belum dapat hidayah. Takkanlah apabila kita tahu kita akan dihumban dalam neraka, kita kata aku belum dapat hidayah nak keluar dari neraka. Bolehkah cakap macam tu? Sebab dia tak tahu. Ataupun dia sengaja buat tak tahu. Ya Hasan, ayahku, solatkan tu. Macam orang tak solat, ya, ataupun orang tak beribadat, ataupun orang yang buat salah, dia kata aku belum dapat hidayah untuk buat baik. Bermakna aku belum dapat hidayah keluar daripada neraka. Bolehkah dia fikir macam tu? Allahu Akbar. Assalamualaikum tu. Salam. Ya San. Saat dia. Terima kasih. Adik Rahmat. Terima kasih Adik Rahmat. Moga bagi tahu dapat pahala dari Allah. Amin. Dan Noliza, saya sendiri pernah diduga. Tapi saya pilih sabar. Saya teruskan kebaikan. Akhirannya saya dapat kebahagiaan. Amin. Amin. Cantik. Cantik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini firman Allah ni. Semasa Abu Talib nak meninggal dunia, menangis Rasulullah. Kerana Abu Talib ni, sirah Abu Talib ni, Rasulullah ni sirah dia sikit mengenai sirah Rasulullah. Kenapa dia begitu sayang kepada Abu Talib? Sebab Abu Talib ni ialah pengganti kepada bapanya. Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggal pula. Bapa Rasulullah meninggal dunia semasa Rasulullah dalam kandungan. Itu Abdullah. Dalam kandungan dia tidak meninggal dunia. Masa dia berumur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia. Kemudian masa berumur 8 tahun, datuk dia Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Tiga orang yang paling kuat, tiga meninggal dunia. Syah FC tegur atas perkara benar tu. Terima kasih. Ya Rahman, design tak larat nak tegur, sama saja belum dapat hidayah. Jadi Rasulullah ni tiga kematian. Pertama, sebelum lahir bapanya meninggal. Setelah lahir umur 6 tahun ibunya meninggal. Setelah 2 tahun kemudian
atuk dia pula meninggal. Kemudian atuk dia wasiatkan supaya dijaga oleh Abu Talib, pak saudara dia. Pak saudara dia. Jadi 3 meninggal. Rasulullah ni memang sedih tau. Sejarah Rasulullah. Sebab itulah, daripada umur 8 tahun sehingga Rasulullah berumur 63 tahun. Sehingga Rasulullah berumur 53 tahun, sorry. Abu Talib meninggal semasa Rasulullah berumur 53 tahun. You bayangkan lamanya Abu Talib. Abu Talib jaga Rasulullah ni. Sebab semasa Abdul Muttalib nak meninggal dunia, atuk dia tu nak meninggal dunia, mewasiatkan supaya jaga Rasulullah. Jaga Rasulullah ni kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib jaga sungguh. Jaga sungguh. Orang tak berani sentuh Rasulullah ni. Dia jaga sungguh. Jadi bayangkan 53 tahun dia jaga. Abu Talib jaga. Jaga Rasulullah. Sama ada masa berniaga, masa dah kahwin ke, memang dia rapat. Pada dia, bapak dia ialah Abu Talib. Sebab tu dia menangis sangat. Apabila Abu Talib nak meninggal dunia, Abu Talib tidak syuhada. Sehinggalah turun ayat ini. Turun ayat, sesungguhnya engkau tidak berkuasa, wahai Muhammad, memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang yang Rasulullah cintai pun Rasulullah tidak ada kuasa memberi hidayah. Apa lagi kita? Rasulullah tak kenal pun. Tak kenal pun. Jauh sekali lah. Jangan harap lah. Ya. Jangan harap. Abu Talib ni orang yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi dia tidak beriman. Menangis Rasulullah. Memohon kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah. Sehingga turun ayat ini. Yang maksudnya, sesungguhnya engkau tidak berkuasa, wahai Muhammad, untuk memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksudnya itu bukan urusanmu, tapi kewajipanmu hanya menyampaikan. Menyampaikan. Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada siapa dikenaki. Siapa yang Allah kenaki. Menyampaikan. Macam atuk lah. Atuk menyampaikan. Wahai saudara-saudari semua, solatlah duha. Menyampaikan. Kalau kau tak nak, atuk tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab hidayah daripada Allah. Tapi ada juga kata, saya tak dapat hidayah. Macam mana saya nak solat duha? Engkau ada akal kan? Engkau ada akal. Allah beri akal. Kalau lembu bolehlah cakap macam tu. Lembu boleh sebab dia tak ada akal. Manusia ada akal. Itu bezanya. Sebab itu lembu, dia tidak timbul soal surga neraka. Manusia lah soal surga neraka. Sebab orang yang tak guna akal neraka. Orang guna akal syurga. Contohnya gitu. Hidayah milik Allah. Macam tu ke atuk? Betul. Hidayah milik Allah. Tapi kita mesti berusaha mendapatkan hidayah itu. Memohon daripada Allah SWT. Sama dengan syurga. Syurga milik Allah. Kita tak akan masuk syurga kerana amal ibadat kita. Tapi kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi kena memohon rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, kita kena beribadat. Kalau orang tak solat, macam mana dapat rahmat? Tapi Allah juga masih berkuasa. Ini kalau berbicara mengenai keketuaan, kedudukan Allah SWT ni panjang. Panjang sehingga ada wanita pelacur yang hanya memberi minum air kepada anjing yang sedang kehausan pun boleh masuk syurga. Masuk syurga itu makna Allah berkuasa. Allah berkuasa. Kita jangan risau. Tapi kita jangan lari daripada apa yang diberi petunjuk dalam Al-Quran. Kena solat, syuhada, kena puasa. Itulah SOP biasa. Membolehkan kita masuk syurga. Amin. Dan di samping itu memohon kepada Allah SWT supaya kita mendapat rahmatnya. Semoga Atuk selalu sihat. Amin. Amin, San. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidayah al-taufiq khusus untuk Allah. Hidayah dan taufik ini khusus milik Allah. Tidak diberikan kepada Nabi yang diutuskan. Nabi pun tak ada. Tak boleh beri hidayah kepada siapa. Rasulullah tak ada. Atau malaikat. Malaikat pun tak boleh bagi hidayah. Jibril ke tak boleh? Tak boleh. Nabi Nuh sendiri tidak mampu memberi hidayah kepada anak-anaknya. Nabi Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada isteri dan anaknya. Semasa kapal Nabi Nuh, banjir sudah besar. Kapal Nabi Nuh dah siap dah. Semua makhluk masuk atas kapal. Apa kata anak Nabi Nuh? Anak Nabi Nuh 2 orang masuk kapal. 2 tak masuk kapal dengan isteri dia. Tak naik. Dia kata tak apalah, ayahanda pergilah. Kita ada bukit sini, kita boleh naik bukit. Akhir sekali bukit pun tenggelam semua. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah kepada isteri dan anaknya. Isteri dan anaknya. Itu contoh hidayah milik Allah. Dan Nabi Ibrahim tak boleh bagi hidayah kepada bapanya, walaupun kepada anak atau ayahnya. Nabi Ibrahim kepada bapanya. Nabi Ibrahim tak boleh bagi hidayah kepada bapanya. Dan begitu Rasulullah tak boleh bagi hidayah kepada Abu Talib.
Abu Talib. Wah, ini penting ya. Betul tu. Betul. Betul. Jadi hidayah itu milik Allah. Dan kita kena berusaha lah untuk dapat hidayah. Ya Allah, berilah hidayah padaku, ya Allah. Hidayah. Hidayah tu luas, umum, petunjuk. Apa makna petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, itulah hidayah kita nak. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah padaku. Jalan yang lurus, petunjuk. Petunjuk ini tidak lain, tidak bukan, ialah dengan merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Amal makruf nahi mungkar. Apa kamu buatlah yang baik dan tinggal yang tak baik. Yang kau pergi buat tak baik tu, pergi buat tak baik, kemudian aku tak dapat hidayah. Nahi mungkar, aku tak tinggal pun perkara-perkara yang mungkar. Tak boleh, tak betul macam tu. Itu pendapat yang tak betul. Itu neraka lah kau. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Petunjuk ada dalam Al-Quran. Sebab itulah Rasulullah tidak tinggal pusaka selain daripada Al-Quran. Rasulullah tidak tinggal harta, tidak. Rasulullah tidak tinggal kebun tamar, tidak. Rasulullah tinggal Al-Quran dan hadis. Semoga tu betul tu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, rakan-rakan kita semua. Hidayah. Itulah penting hidayah. Hidayah. Hidayah yang bersifat majmulma, iaitu hidayah kepada agama Islam dan iman. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap Muslim. Jadi hidayah Islam ni juga. Hidayah Islam. Kita ni Islam. Dilahirkan dalam Muslim. Salam Tok. Queen kasihku. Wah, long time no see you, my dear. Adik, tanda support. Thank you very much. Itulah, lama tak nampak. Queen. Wow, Atok, pakai baju polo. Walah, kita orang polo kan. Polo. Jadi kita kena berusaha dan berdoa untuk dapatkan hidayah. Amin. Kena berusaha, berdoa. Dan detik-detik hidayah itu, apabila terlintas di hati untuk melakukan perkara yang baik, itu hidayah. Apabila terlintas di hati untuk solat sunat dua, itu hidayah. Tapi kena pergi buat. Kalau tak buat, itu hidayah syaitan. Syaitan kata, lah tak payah. Duha ni sunat je, tak buat tak dapat dosa. Apa sekali kau tak buat, itu tanda syaitan berjaya. Menjolok kau. Itu bahaya. Bahaya Syah FC, bahaya. Apabila terlintas nak buat benda baik, terus buat. Itulah hidayah yang sebenarnya. Ada je selalu masuk pakai akaun lain. Kat akaun lain. Berapa banyak akaun ni? Kuingku. Betul tu, betul. Jadi ada hidayah yang bersifat majmulma, iaitu hidayah kepada agama Islam dan imam. Orang berimam, orang tak berimam, orang ada hidayah Islam. Kita ni sebenarnya dilahirkan dalam ibu bapa Islam ni satu hidayah yang besar. Satu anugerah yang besar yang diberi oleh Allah SWT kepada kita. Allahu Akbar. Kita tak tahulah kalau kita dilahirkan oleh anak Jepun. Katalah Queen ni dilahirkan di Jepun. Jadi anak Mutusami. Anak Mutusami pula. Anak Yoko Yamaha. Macam mana? Allahu Akbar. Tak tahulah. Tak tahulah. Mungkin tak jumpa dengan atuk pun di TikTok ni. Kan? Alhamdulillah. Dan buat duha 4 rakaat. Cantik Queen Cook. Dan solat hajat. Allahu Akbar. Syukur kalai. Thank you. Buat rasa macam selesa hidup. Allahu Akbar. Berdoalah. Apabila kita berdoa sahaja, supaya hidup kita tenang, hidup kita murah rezeki, hidup kita sabar, hidup kita sehat, murah rezeki. Kita doa. Selepas doa tu dah rasa tenang dah. Belum lagi dimakbulkan doa sepenuhnya. Itulah the power of doa. Wow, tu bagaimana nak hindarkan sahabat dari dunia homoseksnya. Hindar sahabat. Nasihat je lah. Jangan kau pula buat macam dia. Nasihatkan dia, benda tu dosa bro. Tak boleh, benda tu dosa. Begitu je, macam tu je lah. Kita tak mampu bagi tahu lebih daripada tu. Sebab kalau kita tak tegur tak boleh. Nanti di akhirat nanti dia panggil, oi Queen Cook kau tak tegur aku pasal aku kerja homoseks. Dah tegur dah. Kau nak buat, kau punya pasal lah. Kau dengan Allah lah. Kena macam tu. Mesti ditegur. Kalau sehat tak buat solat-solat tu rasa tak selesa hidup. Memanglah. Itu berarti orang sombong. Orang sombong. Apa itu orang sombong? Ialah orang yang apabila sehat tak nak beribadah kepada Allah. Itu orang sombong. Bukan orang sombong ni orang yang malas buat kerja. Itu bukan sombong. Malas buat kerja. Ini malas beribadat. Allah telah memberikan dia sehat, tapi malas beribadat. Allah telah memberikan mata dia, malas melihat Al-Quran. Itu orang sombong.
Allah telah memberikan telinga, malas mendengar ayat Quran. Itu orang sombong. Itu orang sombong. Sombong. Itu maksud sombong sebenar. Sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah. Dan tadi hidayah khusus apabila kita lahir dalam keluarga Islam. Allahu Akbar. Syukur. Thank you ya Allah kerana melahirkan kami semua dalam keluarga Islam. Bukan senang tu. Separuh kaki, sebelah kaki sudah pun masuk syurga. Amin. Hidayah yang bersifat khusus. Ada juga hidayah yang bersifat khusus, iaitu untuk mengetahui perincian cabang-cabang iman dan Islam. Hidayah kita. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Kita dapat ilmu-ilmu daripada situ. Itu juga hidayah. Ya, Tok Abah, terima kasih. Salam sekali leka Tok Abah. Sekali-sekali leka. Oh, ya Allah tu. Serta pertolongannya untuk mengamalkan semua itu. Hidayah ini sangat diperlukan pada setiap mukmin siang dan malam. Inilah hidayah yang bersifat khusus inilah. Kita amat sangat memerlukan hidayah daripada Allah SWT. Hidayah khusus ini iaitu hidayah mengenai iman dan Islam. Iman dan Islam. Rukun imam, rukun Islam. Kita buat semua. Kita buat semua. Itulah hidayah daripada Allah SWT. Dan pertolongan itulah kita amat perlukan. Hidayah ini sangat diperlukan oleh setiap mukmin siang dan malam. Solat 5 waktu dalam masa 24 jam. 5 kali satu hari. Itu kita perlu hidayah tu. Tak ada hidayah tak boleh. Orang kata saya tak solat kerana tak ada hidayah. Neraka lah kau. Jadi kau nak neraka tu hidayah ke? Hidayah ke? Tu apa? Ada nasihat lain sesekali dia leka. Jadi saya kena tupukan perhatian kepadanya. Wow, lain macam dia. Kau ikut weh. Dan tidaklah aku akan peroleh taufik untuk menjayakannya melainkan pertolongan Allah. Melainkan dengan pertolongan. Semua ini di pertolongan Allah. Jadi untuk pertolongan Allah kita kena berdoa untuk kepadanya. Tu apa? Tapi dia solat 5 waktu cukup. Bila solat 5 waktu dia ada buat benda-benda yang terkutuk, itu makna solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Orang yang solat diterima oleh Allah SWT ialah sebab solat ini pendinding. Solat ini adalah pendinding kepada perkara-perkara mungkar. Itu matlamat solat. Amal makruf nahi mungkar. Jadi kalau orang solat tidak melakukan perkara-perkara mungkar, berarti solatnya diterima oleh Allah SWT. Itu penting. Tapi tak apalah, biar dia solatkan juga. Terima tak terima pun. Sebab kalau dia tak solat, 2 kali dosa. Dosa homoseks 1, dosa tak solat 1. 2, lagi dalam masuk neraka. Lagi dalam. Jadi masalah penerimaan itu kita serah kepada Allah SWT. Taufik berarti kejayaan dan keberhasilan dalam melakukannya. Sebab itu kita kata hidayah. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Taufik itulah hasilnya. Hasil daripada petunjuk. Kejayaan, taufik, diberikan taufik, hidayah. Taufik, hidayah. Taufik, kejayaan. Hidayah itu petunjuk. Beri taufik dan hidayah dalam melakukan segala amal yang usaha yang baik. Hal itu boleh terjadi apabila orang yang melakukan usaha dan mencari jalan dapat menyampaikan kepada keberhasilan tersebut. Di samping dia menyiapkan sebab-sebab yang dapat memudahkannya untuk mencapainya. Kesemua itu hanya daripada Allah SWT semata-mata. Taufik dan hidayah. Taufik itu kejayaan. Ya Allah, berilah taufik kepadaku, kejayaan. Kejayaan. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, petunjuk. Petunjuk. Taufik dan hidayah. Petunjuk dan kejayaan. Cantik. Itulah. Taufik ialah suatu ciptaan Allah SWT mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada dalam dirinya. Mendorong kita untuk mencapai kejayaan. Taufik. Dalam bahasa lain, hidayah al-taufik. Allah jadikan petunjuk dalam hatinya yang akibatnya dapat melaksanakan sebarang bentuk kebaikan dan kebolehan. Jadi taufik dan hidayah ini, apabila kita mendapat dua rangkaian ayat ini, bererti Allah dapat dilaksanakan, berarti kita dapat melaksanakan sebarang bentuk kebaikan dan kesolehan. Kebaikan dan soleh. Kita berlaku. Mana kesolehan ini dapat melakukan amal yang baik. Hidayah bersifat umum, sedangkan taufik bersifat khusus. Hidayah ni umum, petunjuk. Taufik ni khusus.
Hidayah. Hidayah ni umum. Petunjuk. Petunjuk macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Umum juga. Jalan yang lurus macam mana? Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang ditunjukkan kepada orang dulu-dulu, orang soleh, rasul-rasul, para nabi. Macam tu. Jadi hidayah bersifat umum, taufik bersifat khusus. Berdasar kepada nas ilahi bahawa taufik dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rumusannya. Taufik dan hidayah milik Allah. Kap. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ya Queen, tapi solat 5 waktu tak cukup. 5 waktu cukup lah. Tapi itu wajib je. Sunat kena buat. Assalamualaikum Tok. Ya, kap. Salam duha. Semoga Atuk dan kawan-kawan semua mendapat taufik dan hidayah. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Taufik dan hidayah. Hidayah tu petunjuk. Taufik itu kejayaan. Gabungan dua tu. Dan dua-dua milik Allah. Tidak akan berjaya kita buat sesuatu tanpa taufik daripada Allah. Taufik kan. Kenapa kau tak berjaya dalam exam? Aku tak dapat taufik. Sebab taufik itu milik Allah. Milik Allah. Jess, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih Jack kerana sudi dengan Atuk. Jack, apa khabar Jack? Hakikatnya hidayah taufik merupakan milik Allah yang wajib kita memohonnya. Wajib kita memohon taufik dan hidayah. Wajib. Wajib kita kena mohon. Kena berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon taufik dan hidayah. Jangan tak faham pula taufik tu apa, hidayah tu apa. Tak. Orang sebut, aku sebut juga. Sekarang kita belajar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon hidayahmu, petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon taufikmu ya Allah, kejayaan daripadamu ya Allah. Kan kita dah dapat dah taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Jadi hidayah dan taufik merupakan milik Allah dan wajib kita memohonnya. Jangan kata aku tak dapat lah. Aku tak dapat hidayah lagi ni. Kau minta tak? Tak minta. Tunggu je lah. Tak betul. Tak betul. Tu, adakah saya ni yang naru-naru baru-baru belajar hijrah, bila saya menyanyi saya melakukan maksiat. Jangan lara. Kalau menyanyi just biasa-biasa tu okey lah juga. Tapi jangan sampai hilang akal, hilang daratan, tak boleh lah. Tak boleh. Sikit-sikit boleh lah. Sebab Rasulullah pun dulu ada nasyid. Dalam bahasa Arab dia panggil nasyid. Bahasa Melayu nyanyi. Macam itulah. Sesiapa yang Allah sesiapa yang Allah hidayahkan padanya. Tapi ada yang menghukum saya buat maksiat. Belum sampai ke tahap maksiat. Maksiat ni makna kau lupa. Kau menyanyi tu kau lupa diri. Lupa nak solat. Lupa. Itulah baru tahap maksiat. Ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang lucah, perkataan-perkataan yang teruk. Itu baru dikatakan maksiat. Sebab itu nak nyanyi lagu Hindustan tu kena ingat juga. Ada perkataan-perkataan dia teruk. Memuja Hindu dia tu. Jangan ikut sangat. Sesiapa yang dihidayahkan kepadanya, maka dia tidaklah sesat. Dan sesiapa yang disesatkannya, nescaya seorang itu tidak akan mendapat petunjuk. Ini yang kita takut ni. Siapa yang tidak mendapat hidayah, dia akan sesat. Dan orang yang sesat tidak akan mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Jangan lupa hidayah dan taufik milik Allah dan wajib dipohon. Wajib diminta. Wajib diminta. Nak naik kotak, boleh tak tu? Nanti soalan ni. Nak naik kotak. Naik kotak apa tu? Persoalan tu. Nak tanya kot. Ya Allah. Ini di antara. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Petunjuk. Hidayah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Sebagaimana mereka yang telah engkau beri petunjuk. Yes tu. Saya nak tanya. Okey, silakan. Dan berilah kesihatan kepadaku. Sebagaimana yang engkau telah berikan kesihatan. Kesihatan. Dan peliharalah aku daripada orang yang telah engkau peliharakan. Teks ni saya nak tulis. Teks tulislah. Dan berilah keberkatan bagiku kepada apa-apa yang telah engkau kurniakan. Dan selamatkanlah aku dengan rahmatmu dari bahaya kejahatan yang telah engkau tentukan. Amin. Ini doa yang cantik ni. Saya dah request kotak tu. Dah request kotak tu.
Kotak mana satu ni? Tu accept tu. Tak faham ni. Mana-mana satu tu. Oh, nantilah. Nanti tu accept tu. Request. Nantilah tengok. Request dalam mana ni? Tak perasan pula tu. Tekan makhluk yang merah biru tu. Dia nak join live tu sebab dia nak tanya soalan. Dia type je lah. Type. Sebab line tak berapa kuat. Line tak berapa kuat. Oh, dia nak tanya soalan. Tab biru. Tab biru mana? Add go. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Atuk. Jangan panggil Ustaz. Saya nak join live tu sebab dia nak tanya soalan. Oh. Type je lah. Type. Sebab kalau dah tanya jadi line slow sikit. Terima kasih. Ya, salari. Tanya ke Ustaz. Bawah tu, bawah. Bawah yang bulat-bulat ni ke? Tak ada pula. Tak pernah buat. Okey, kita harus ingat hakikatnya hidayah dan taufik itu milik Allah dan wajib kita memohon. Jangan main-main Jangan main-main hidayah. Sebelah kiri. Kejap. Suggest host. Tak ada pun sebelah kiri. Quest ni ke? Dia biru merah ni. Mati saya yang kat bawah tu. Sebelah kiri. Tekan dah. Friends. Ramai ni. Nekma, Eddie, Semponi. Apa nama dia? Belah kiri. Multi-gas tu. Oh, multi-gas. Gas ke? Okey. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Ya. Tok, terima kasih Tok kan. Tok sudi naikkan saya kotak. Saya nak bertanya sikit lah. Boleh. Ya. Sekadar saya mampu lah. Saya ni nak bercakap ni pun bukannya saya nak cerita aib saya masa silam. Cuma saya nak bertanya soalan ni berkenaan diri saya lah. Okey. Sebelum ni memang saya ni jahil Tok. Saya lupa dengan dunia, saya alpa, saya lalai semua kan. Tapi Alhamdulillah, bila Allah bagi kefahaman dalam hati saya sikit. Hidayah dah tu. Saya belajar Tok. Saya belajar kan untuk buat usaha, bantu ikut jemaah dakwah ni kan. Dulu pun saya ada cakap dengan Tok, saya minta doakan Tok kan. Masa tu saya nak keluar 40 hari kan. Ya, betul. Lepas tu saya ni lemah kan, kita ni manusia. Ya. Bila saya buat live adalah saya berkaraoke. Saya menyanyi, saya bukan time tu pun bukan saya menyanyi, sahabat saya yang menyanyi kan. Dia pun karpun juga. Okey. Lepas tu ada satu hamba Allah ni masuk live kan. Dia terus cakap dengan saya, saya kenal dia lah. Saya pernah jumpa dia lah sekali kan. Masa dekat Seri Petaling tu ada urusan jual berniaga. Saya pun tak ada masalah dengan dia. Masa dia masuk live. Oi, tablik menyanyi oi. Lepas tu saya terus telefon dia. Saya cakap dengan dia. Kan, Assalamualaikum tuan. Kenapa? Ada apa masalah? Lepas tu terus dia cakap dengan saya. Yang kau nak backup sangat tablik kenapa? Engkau ni tablik sangat ke? Engkau ni buat maksiat menyanyi. Dia jatuhkan terus. Dia cakap saya maksiat kan. Macam mana tu? Tok boleh kupas sikit tak Tok? Bukan saya nak cari salah dia. Saya pun tak nak sebut nama dia apa-apa dekat sini. Dia begini. Dalam soal hiburan ni, zaman Rasulullah berhibur. Rasulullah pun tidak melarang kalau sahabat-sahabat berzanji, sahabat-sahabat bersajak, bersyair. Itu juga hiburan. Tapi jangan bertentangan dengan syariat. Jadi dari segi menyanyi ni dia kena tengok atas seni kata dia, penghayatan dia. Jangan melepasi daripada batas. Kalau kita masih lagi tidak melapati batas-batas syariah, contohnya begitu. Macam nasyid kan.
nasyid apa semua. Benda-benda. Nasyid itu adalah sebenarnya menyanyilah nasyid itu. Dalam bahasa Melayu menyanyilah. Perkataan tu kalau ada perkataan barat dia sebut perkataan Arab. Kalau perkataan Melayu dia sebut perkataan Melayu. Macam tu. Sebab itu Atuk kata tadi, kalau kita nak nyanyi lagu-lagu yang kita tak faham makna, itu kena hati-hati. Sebab kadang-kadang lagu Hindustan tu contoh lah kan. Dia memuja Hindu dia. Kita duduk gelik-gelik dia apa ni, duduk ikut nada dia. Itu memang bertentangan lah. Itu bertentangan. Saya buka pun bukannya lagu Hindustan macam Tok cakap tu kan. Saya buka lagu Melayu. Lepas tu saya buka lagu Daddy Sulaiman. Lepas tu saya buka lagu Opik mengingatkan kematian. Yalah, kita nyanyi karaoke dalam tu dengan sahabat sekadar nak berhibur. Kan? Tapi dia hukum saya buat maksiat. Dia kata, oh aku perlu tegur kau buat maksiat. Saya cakap dengan dia, kau nak tegur, tegurlah yang cara elok. Kau ada nombor telefon aku kan. Saya pernah berurusan dengan dia pun kan. Pernah berurusan dengan dia sekali. Saya pun tak kenal dia, saya kenal dalam TikTok, tapi jumpa tiba-tiba benda tu Allah jadikan asbab untuk buat urusan dengan dia. Tiba-tiba dia masuk live saya, dia terus saya cakap buat maksiat apa semua kan. Itu yang saya jadi marah lah semalam kan. Saya ni iman lemah tu. Kita ni dia macam ni Jess. Macam ni je. Dia setiap teguran itu kita terima secara terbuka. Kita kena sabar, terutamanya dalam proses nak menguatkan iman kita kan. Nak menguatkan iman kita, kita nak mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semestinya ujian itu akan datang. Ujian itu akan hadir. Sekuat-kuat Rasulullah dalam berdakwah pun sentiasa diuji. Apatah lagi kita kan. Juga sudah tentu akan ada ujian. Jadi masa tu kita kena sabar je lah. Kita terima teguran itu. Walaupun kita kata tegurannya tidak tepat. Tidaklah sampai tahap maksiat. Tapi kita terima teguran itu supaya kita tidak terlajak. Kita ambil dalam keadaan yang lebih positif teguran itu. Itu lebih baik kepada kita. Jadi kita tidak lara dalam bahasanya. Bahasa biasa guna lara. Mak lara ni lalai. Kita tidak lalai. Jadi yang sama ada kita lalai atau tidak, orang lain tak tahu. Kita dengan Allah je yang tahu. Sama juga dalam hati kita ni, soal hati ni, orang lain semua tak tahu. Rasulullah sendiri pernah memberitahu kepada sahabat. Dia kata, aku sendiri aku tak tahu apa ada dalam hati setiap seorang. Hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Jadi bagi orang yang menghukumkan kita, sama ada hati kita ni kotor ke, hati kita lalai ke apa, itu tidak tepat. Tidak tepat. Tapi bagi orang yang nak mengata itu, kita tak boleh elakkan. Tak boleh sebab dia ada mulut kan. Cuma tapi tu kan dia macam nak cari salah tau. Dia pandang hina pada orang yang keluar usaha ni. Dia ada ilmu lah. Saya tahu dia ada ilmu, dia belajar kitab apa semua kan. Tapi dia pandang rendah. Dia boleh cakap dia pernah tanyalah dengan sahabat saya pun yang masa ada semalam yang dalam live tu, dia pernah tanya sahabat saya tu juga. Mungkin dia panas hati dengan sahabat saya. Dia pernah masuk live sahabat saya, dia cakap, saya nak tanyalah dengan tuan kan, orang tabligh yang lama ni buat usaha agama pun masih amalkan riba. Sebab dia ni memang selalu pembangkang riba, haram. Dia duk kerja haramkan orang, halal, dia suka jatuhkan hukum. Macam saya ni tak faham agama tu. Saya ni baru belajar. Tok, saya 20 tahun tok saya lalai dengan dunia. Kan, saya tinggal semua. Tapi bila saya patah balik ni, saya nak belajar bersabar, nak belajar belajar. Betul je. Peringkat permulaan ni, tahap kita yang paling penting sekali ya Allah, sabar. Sebab Allah suka kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Jadi apa tu'mah orang apa. Jadi tengok Rasulullah sendiri pun dalam dia berdakwah. Dia sentiasa dikata, oh Rasulullah engkau ni gila lah Muhammad. Engkau ni bawa ilmu sihir. Engkau macam-macam dia orang kata. Tapi Rasulullah sentiasa sabar. Rasulullah tidak pernah membuat lantunan balas perkara-perkara yang tidak baik. Macam kita kata, kalau ada Yahudi tu balik najis kepada Rasulullah balik najis kat dia. Tidak, Rasulullah tak buat macam tu. Sehinggalah cara pekerti Rasulullah yang tinggi itu dapat mendakwahkan orang itu meluk agama Islam. Itu yang penting. Jadi Atuk sarankan kepada Jess supaya bersabar dalam keadaan sekarang. Sebab yang pentingnya adalah kuatkan iman Jess dulu. Kuatkan iman, kuatkan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab hidayah Jess sudah dapat. Sekarang ini adalah mengimplementasikan hidayah itu sendiri. Sebab hidayah ini dia tidak hanya setakat sebut saja. Dia kena implement. Jadi kita bawa kepada keadaan yang lebih dekat diri kita dengan Allah SWT. Boleh Boleh tu, tapi tu saya memang cubalah, saya anggap Allah hantar dia tu sebagai ujian kan. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya kan, adalah kawan TikTok yang saya tengok apa semua kan. Sampai
bila ada satu certain orang yang tegur macam tu sampai dia buka nikab dia semua balik kan, yang sampai nak cakap kebesaran Allah. Macam saya ni nak belajar cakap sebab saya belajar keluar, Amesa, ustaz-ustaz semua dia cakap kita hari-hari kena belajar cakap. Saya cuba nak belajar cakap je pun kan, Ya, sebab apa, kita nak dapatkan benda tu dalam hati. Tapi betul. bila saya bercakap dah, saya tak boleh nak buat benda-benda, nak menyanyi pun dah jatuh haram lah, maksiat lah kan semua. Kadang-kadang kita takut nanti kita down. Sebab setan ni selalu kacau hati saya tu kan. Sebab saya nak berubah ni, saya takut kan, memanglah kan, takut Allah bolak-balikkan hati kan. Sebab saya selalu minta jangan Allah bolak-balikkan hati saya, kekalkan saya dalam usaha agama ni. Sebab apa, saya dah Kekalkan. Cuma saya haraplah dalam situasi sekarang kita terimalah teguran dia itu, walaupun tegurannya tidak tepat, tidak sampai ke tahap maksiat apa semua. Tapi kita terima teguran itu adalah untuk memperbaiki diri kita ke arah lebih baik. Jadi kita tak marahlah kepada dia. Terima kasih atas teguran kau. Jawab macam tu je. Terima kasih atas teguran kau. Semoga aku dapat perbaiki lagi. Mendekat diriku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab macam tu je. Terima kasih atas teguran. Sebab Rasulullah sendiri tidak pernah membantah siapa saja teguran. Budak umur 10 tahun pun Rasulullah terima teguran dia. Walaupun teguran itu tidak tepat sebenarnya. Tapi kita anggapkan teguran itu kita boleh menguatkan lagi, mendekatkan lagi, mengukuhkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terima dengan redha. As a friend, kita friend. Biarkan dia berkenan dunia. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Apa pun terima kasih tu bagi semangat kan. Doakan saya kekal dalam istiqomah ni tu. Dekatkan diri dengan Allah ni maknanya kena banyak solat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak berselawat. Itu makna dekat diri dengan Allah. Dekat diri Allah. Dan perbanyak terutamanya solat lah. Yes, okey. Terima kasih je. Baik tu. Terima kasih tu. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak je. Allah melindungi, memberi rahmat kepada Jazz, insya-Allah. Kekalkan kekuatan kita. Teguran itu ambillah sebagai satu ingatan kepada kita. Kadang-kadang tak semua teguran orang ni betul, tapi kita dengar je lah. Sebab orang yang sudi menegur kita ini, dengan teguran itu kita boleh membuat pembetulan kalau ada kesilapan. Kalau tak ada kesilapan, teruskan dengan cara kita. Macam tu. Ya, pendeta alam. Salam hadir. Waalaikumsalam. Tuan hamba semua, semoga dikurniakan kesejahteraan, diberkati seluruhnya, amin. Amin, syukurlah tu je, syukur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Cuba terima secara positif. Ini komen daripada rakan-rakan ya. Buat tak peduli je. Itu Bak kata, buat tak peduli. Betul lah tu. Betul. Sebab ada setengah teguran dari orang lain. Itu dari hati yang bukan dari fikiran. Ada juga. Setuju tu cakap? Setuju. Terima kasih. Terima kasih Bak. Saya pun nyanyi jazz. Untuk hiburan hati. Buat tak tahu je. Pandai Bak. Betul tu. Terima kasih. Terima kasih. Jazz kena standby. Tasbih dalam poket. Cantik. Ini hebatnya. Hebat rahmat kita ni. Tasbih dia. Semoga peroleh jiwa-jiwa yang sentiasa merendahkan diri. Amin. Pendeta alam. Terima kasih banyak. Jazz. Rahmat keras. Terima kasih. Design insyaAllah. Tuan, saya masih belajar. Amin. Amin. Sebenarnya semua orang belajar. Sehingga habisnya ialah apabila kita masuk ke liang lahat. Itulah berakhirnya pembelajaran kita, ilmu kita. Hidayah sesungguhnya, hidayah engkau. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah telah mengetahui orang-orang yang mana menerima petunjuk. Ini yang kita nak sangat minta dengan Allah SWT. Sebab hidayah ni Allah pilih. Siapa yang Allah nak beri hidayah? Siapa Allah pilih. Jadi Allah pilih dalam dua bentuk. Sama ada dia tak minta, tak apa. Tiba-tiba dapat hidayah. Sebab itu kita kadang-kadang orang tu terus berputar 360 darjah daripada kaki kalikong jadi kaki masjid. Dia putar. Ada orang berusaha memohon dengan Allah. Allah bagi sikit-sikit je. Mula-mula solat, kemudian solat sunat sikit-sikit Allah. Itu juga hidayah. Sebab Allah kehendaki. Allah kehendaki. Semoga Allah dekat dengan saya, dengan orang-orang yang baik-baik. Amin. Amin. Allah sentiasa dekat dengan semua orang. Apabila orang ingat Allah, maka Allah akan ingat kepada orang itu. InsyaAllah. Andai hidayah itu bisa ku beli. Andai hidayah itu bisa ku beli. Hidayah ni petunjuk. Akan ku beli berkajang-kajang untuk aku bagikan kepada mereka yang aku cintai. Itulah kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata ulama besar
Kalau hidayah ini boleh aku beli, aku akan bahagikan kepada semua orang. Pentingnya hidayah. Tapi oleh kerana hidayah tidak boleh dibeli. Itu hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah, hidayah milik Allah. Kita tidak boleh buat apa-apa. Hidayah. InsyaAllah Jai, cuba kekalkan dan zikir setiap masa. Ya, itu nasihat daripada Rahman. Walaupun dapat dalam 10 minit cukup untuk permulaan. Cantik. Cantiklah tu. Tidak semua manusia mendapat hidayah Islam. Ini yang kita minta. Minta sangat jauh daripada diri kita. Sebab tidak semua manusia dapat hidayah. Tidak semua. Mana ada orang yang akan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada neraka, Ya Allah. Ya Allah. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Ini orang bukan Islam apabila kita bercakap. Sebab macam tu ada pusat dakwah, kita bercakap Islam mengenai orang Jepun, Korea, Jerman yang datang tempat kita. Memang kadang-kadang dia dengar gitu je. Dia buat tak tahu je, tak dapat hidayah dia. Jadilah pencari hidayah. Ini dalam hidup kita. Kita akan jadi pencari hidayah. Berusaha cari hidayah. Hidayah. Anda hidayah bisa ku beli. Akan ku beli berkajang-kajang untuk dibahagi kepada umat manusia yang aku cintai. Jadi jadilah pencari hidayah. Pencari hidayah. Hidayah. Orang yang boleh masuk dalam program Quote of the Day bersama dengan Atok. Ini juga hidayah. Ramai lagi orang tak masuk. Atau program-program ustaz yang lain. Program. Itu banyak hidayah. Tiba-tiba saja hari ni rasa nak solat duha. Itu hidayah. Itu hidayah. Itu juga hidayah. Hidayah. Taufik. Taufik dan hidayah. Taufik ini kejayaan. Mau kejayaan. Ya, ramai je penyanyi yang dulu berubah. Dan lirik lagu pun berubah. Cantik, betul. Itu dia mendapat hidayah. Tapi saya nak nafikan tu. Nak beristiqamah bukan senang bagi. Memang bukan senang. Itu hidayah. Just sudah dapat hidayah. Kekalkan. Kekalkan. Banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Just istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kalau Rasulullah 70 ke 100 satu hari, kita 7,000. 7,000. Suka zikir sorang-sorang dalam kereta sambil driving. Itu cara rahmat. Tak nafikan, insya-Allah cantik. Cantik hidayah. Aku tidak takut doaku tidak. Aku tidak takut doaku ditolak. Tapi aku lebih takut aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Siapa kata? Ahli syurga. Siapa itu ahli syurga? Khalifah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, aku tidak takut doa aku ditolak. Tapi aku takut. Aku tidak beri hidayah untuk terus berdoa. Orang yang terus berdoa itu ialah orang yang mendapat hidayah. Sebab doa itu adalah ibadah. Doa itu mendapat pahala. Makbul tak makbul cerita lain. Berdoa saja pun itu hidayah. Sebab ramai orang tak pernah berdoa, tak dapat hidayah. Allahu Akbar. Jiji. Ya, jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepatnya tu. Dan geng jemput duha. Terima kasih. Jazz memang tak senang, Jazz. Tu cabaran. Amin. Abu Bakar. Benar tuan. Benar. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Sirna. Terima kasih. Kata Saidina Abu Bakar. Kopi. Kata Saidina Abu Bakar, aku tidak takut doaku ditolak. Tapi aku takut Allah tidak beri hidayah kepadaku untuk berdoa. Berdoa tu pun hidayah. Ini kata ahli syurga. Kita ni entah ke mana lagi. Kita ni entah ke mana lagi kan. Ahli syurga pun takut tak boleh berdoa. Kita takut dia bila doa 10 kali Allah tak makbulkan, dah mengamuk dah. Bila nak terima ni? Bila nak? Itu kita. Bukan ahli syurga. Allahu Akbar. Ya kap-kap syukur mendapat teguran. Mungkin itu juga hidayah. Betul? Teguran itu hidayah. Hidayah. Kita nak pakai tak pakai, itu dah masuk taufik. Taufik dan hidayah. Hidayah petunjuk, taufik kejayaan. Taufik dan hidayah. Itu dua perkataan kita belajar hari ini. Jadi Saidina Umar, dia tak takut doa dia tak dimakbulkan, tapi dia takut, dia malas berdoa. Sebab malas berdoa ni ialah orang yang tak mendapat hidayah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kerana hidayah adalah penolak kejahatan. Ingat, hidayah adalah penolak kejahatan dan maksiat. Hidayah ini penolak maksiat. Dan sedangkan rahmat adalah penolak kesusahan. Hidayah
penolak kejahatan dan maksiat. Rahmat adalah penolak kesusahan. Bukan rahmat kerap. Ingat dah, hidayah penolak kejahatan. Hidayah ini adalah penolak kejahatan. Dan rahmat ialah penolak kesusahan. Kita tak susah. Bukan kaya, bukan. Kita tak susah, kita susah hati, kita itu rahmat. Ya, syukur mendapat Quran. Amin. Kongsikan live berilmu ini semoga menyinari jiwamu. Amin. Punya alam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Share friend more than 5. Terima kasih. Terima kasih. Jadi hidayah itu adalah untuk menolak kejahatan. Jadi orang yang dapat hidayah dia jadi orang baik. Tak pernah dengar, engkau jadi perompak ya? Ya, aku dapat hidayah. Mana ada macam tu? Perompak dapat hidayah? Tak ada. Engkau pembohong ya? Ya, aku dapat hidayah. Tak ada. Dia cakap bohong, dia tak dapat hidayah. Dia terkutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja semua tak ada taufik, tak ada kejayaan. Orang yang berbohong tidak akan mendapat taufik daripada Allah. Apa itu taufik? Kejayaan. Tak dapat. Akan tertutup. Buat itu tak jadi, buat ni tak jadi. Janji itu bohong, janji ini bohong, semua tak jadi. Tak ada hidayah. Tak ada hidayah. Dan tak ada taufik. Na'udzubillah min zalim. Kesoranganlah engkau. Kesoranganlah. Apa maksud hidayah? Hidayah ialah cahaya petunjuk yang diberikan kepada sesiapa yang diberikan kepada siapa yang dikenaki oleh Allah. Hidayah cahaya petunjuk yang dikenaki oleh Allah. Allah yang hendak. Bagaimana kau nak dapat? Kau kena dekat dengan Allah. Bagaimana nak dekat dengan Allah? Kau kena solat. Bagaimana nak dekat dengan Allah? Kau kena baca Quran. Bagaimana nak dekat dengan Allah? Kau kena zikir. Zikrullah. Zikir kepada Allah. Kau ingat padaku, aku ingat pada kau. Baru kau dapat hidayah. Jangan cakap je. Aku belum hidayah. Solat tak? Tak. Aku belum hidayah. Zikir tak? Tak. Aku belum hidayah. Apa ni? Tak jadi macam tu. Tak jadi. Jiji, hidayah itu penolak kejahatan. Rahmat penolak kesusahan. Semoga segalanya dan keberkatan Allah. Amin. Hidayah hadir akan di majlis ini. Hidayah hadir akan majlis ini. Hidayah bertaut di hati. Ya, pendeta alam. Dan menyinggah mendengar. Mudah-mudahan sahabat. Amin. Hidayah mudah didapati di hospital, masjid dan penjara. Lain macam Osman. Kesedaran. Tiada orang yang memperoleh hidayah oleh Allah SWT. Iaitu beriman, bertakwa kepada Allah. Dia mesti beriman dan bertakwa kepada Allah. Milik jiwa yang tenang dan tenteram dan aman. Jiwa yang tenang, tenteram dan aman. Sentiasa melakukan amal kebaikan untuk diri dan orang lain. Sebab ada sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik ialah orang yang membuat baik kepada orang lain. Siapakah lelaki yang terbaik? Lelaki yang terbaik ialah suami yang buat baik kepada isterinya. Semua dah ada dah. Semua dah ada bro. Semua dah ada. Usahakanlah biar taufik dan hidayah terpisah di persimpangan jalan. Usahakanlah taufik dan hidayah tidak terpisah di persimpangan jalan. Lain macam taufik dan hidayah. Ada orang nama Taufik, ada orang nama Muhammad Taufik dengan Siti Nur Hidayah. Ada juga. Hidayah ibarat cahaya. Ia tak menyapa kamar yang tidak dibuka jendela. Hidayah ini ibarat cahaya. Jika kita tutup pintu-pintu hati kita, cahaya tidak akan masuk dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita tutup kamar kita. Kamar hatiku ku tutup kepadamu, ya hidayah. Allahu Akbar. Ya, Osman, Masya Allah. Ini ayat Abang Ijam ni. Hidayah mudah dapati di hospital. Osman benar, Tuan hamba beriman. Terima kasih. Terima kasih. Bukalah pintu hatimu agar nur hidayah boleh masuk. Ingat teguran Atuk pun satu hidayah. Terima kasih tu. Ya, top. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Doalah mohon hidayah dan bimbingan kepada Allah serta teguh di atas segala. Kita kena berdoa. Untuk dapat hidayah ni kena berdoa. Kena berdoa. Dapat hidayah, nak dapat taufik hidayah kena berdoa. Kena berdoa. Kena say, ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan diberi, sifat-sifat afaf dan ghina. Kena minta dengan Allah, kena minta. 10 setengah dah. 10 setengah. Jadi itulah tajuk kita ni, rumusan hari ini 2 perkataan, taufik dan hidayah. Taufik, hidayah. Taufik milik Allah. Rasulullah sendiri pun tak boleh bagi hidayah kepada Abu Talib. Itu cerita tadi. Itu adalah jelas. Hidayah ini milik Allah. Tok, saya mohon
Tangguh dulu Tok. Ada keperluan. Assalamualaikum Tok. Dan semua, terima kasih semua. Terima kasih Jad. Terima kasih Jad. Take care. Jaga diri. Jangan lupa Allah SWT. Sentiasa berzikir. Ingat teguran pun. Terima kasih Jad. Terima kasih petugas. Tuan hamba, terima kasih banyak. Ataupun nak perundukan diri dulu. Rumusan hari. Taufik hidayah hanya milik Allah. Taufik kejayaan. Hidayah itu adalah petunjuk. Dan dua-dua benda ini, taufik dan hidayah, kena sentiasa minta dengan Allah SWT. Taufik dan hidayah. Dia boleh datang sendiri jika dikenaki oleh Allah SWT. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi besok. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi